Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama berkaitan dengan bacaan doa dalam salat sewaktu sujud, boleh berbahasa apapun. Cuma masih keliru, adakah boleh dilafazkan dengan lidah dan hanya kita sendiri yang dengar, atau mesti memadai dalam hati tak boleh dilafazkan dengan lisan? Saudara yang bertanya berkaitan dengan doa di dalam sujud, dia tak timbul isu mesti dilafazkan dengan lidah, mesti kita dengar atau tidak. Kerana yang mesti dilafazkan dengan lidah hanyalah rukun qauli. Hanyalah bacaan-bacaan yang tergolong dalam rukun qauli seperti membaca Al-Fatihah, membaca selawat akhir, membaca tahiyat akhir dan selawat ke atas Nabi SAW di dalam tahiyat yang akhir. Itu bacaan-bacaan rukun qauli itu yang dimestikan dibaca dengan lidah dan huraian dan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Kita dah sebut tentang permasalahan ini dalam soal jawab yang lalu. Oleh yang demikian, berkaitan dengan sujud, berkaitan dengan doa di dalam sujud, tak timbul isu ni. Maknanya kita berdoa di dalam sujud. Berdoa sama ada di dalam hati, kita meminta di dalam hati, ataupun kita melafazkan, kita menuturkannya pada lidah tanpa kita memperdengarkan pada telinga kita. Kerana tidak ada di kalangan ulama yang memastikan perkara itu dalam bab berdoa di dalam sujud. Cumanya yang dibahaskan oleh para ulama hukum berkaitan dengan doa di dalam salat selain daripada bahasa Arab. Dan perbahasan para ulama itu menimbulkan perbezaan di kalangan mereka. Ada di kalangan mereka yang mengharamkan perbuatan tersebut, seperti mazhab Hanafi kalau tak silap saya. Demikian juga mazhab Maliki juga melarang dan mengatakan ianya sebagai makruh, manakala para mazhab Syafi'i mereka membezakan di antara orang yang mampu berbahasa Arab dengan baik. Bagi mereka wajib ke atas orang yang seperti itu menggunakan bahasa Arab ketika berdoa di dalam salat, manakala yang tidak mampu menggunakan bahasa Arab, dia boleh menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Akan tetapi wallahu taala alam, larangan dalam permasalahan ini tidak ada bukti yang kukuh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dinilai oleh sebahagian para ulama. Apatah lagi ada dalil-dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kita berdoa di dalam salat pada kedudukan ataupun pada tempat yang kita disuruh memperbanyakkan doa, seperti di dalam sujud, seperti pada tahiyat akhir sebelum kita memberi salam. Di dalam hadis antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thumma yatakhayyar min al-mas'alati ma syaa." Kemudian hendaklah seseorang yang menunaikan salat yang sedang berada pada kedudukan mustajab doa itu, kata Nabi, hendaklah kemudian dia boleh memilih apa-apa permintaan yang dia kehendaki. Dalam sebahagian lafaz yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thumma yatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian dia boleh memilih dari mana-mana doa yang diinginkannya untuk dia berdoa dengan doa tersebut. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkaitan dengan salah satu tempat yang mustajab doa, iaitu sebelum memberi salam. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana seseorang Muslim dibenarkan untuk berdoa dengan mana-mana doa yang dia kehendaki, dan untuk dia berdoa dengan apa-apa doa yang dia inginkan. Dah tentulah apa-apa doa yang dia inginkan, apa-apa doa yang dia kehendaki memiliki maksud umum. Maka sudah tentulah orang-orang yang tidak boleh berbahasa Arab dibenarkan untuk mereka membaca doa bukan dengan bahasa Arab. Cuma bagi selamat dari isu perbezaan pendapat di kalangan ulama, hendaklah doa itu dibaca dengan perlahan dan tidak dikeluarkan suara, bagi memenuhi ataupun bagi memelihara atau menjaga adab-adab di dalam salat. Perkara ini mungkin kita boleh ambil. Sebelum itu, ulama seperti yang saya sebut di awal tadi, ulama mazhab Hanafi mengharamkan berdoa selain daripada bahasa Arab. Mereka berdalilkan antaranya perkataan yang diriwayatkan daripada Ammar radhiyallahu anhu, yang mana dikatakan naha an ritanatil a'ajim. Dikatakan Ammar radhiyallahu anhu pernah melarang ritanatil a'ajim, iaitu bahasa selain daripada bahasa Arab,
untuk dinyata atau untuk disebut untuk digunakan berdoa di dalam solat. Namun seperti yang saya sebut di awal tadi, bukti-bukti yang lain tidak memiliki ataupun tidak memiliki bukti yang kuat dalam permasalahan ini. Jadi dia kembali kepada perkara berdoa dengan selain daripada bahasa Arab dibenarkan di dalam salat. Itulah pandangan yang disebut antaranya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di mana Ibn Taimiyah berkata Allah Subhanahu wa taala memahami maksud semua bahasa. Allah Subhanahu wa taala Allah Taala yang menciptakan semua bahasa, dan Allah Taala memahami bahasa yang digunakan oleh setiap orang. Selain daripada itu, Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas rahimahullah, dia menyebut wal ahadith fi hadzal ma'na kathirah وهي تدل على شرعية الدعاء في هذه المواضع بما أحبه المسلم من الدعاء، سواء كان يتعلق بالآخرة أو يتعلق بمصالحه الدنيوية، بشرط أن لا يكون في دعائه إثم ولا قطيعة الرحم. والأفضل أن يكثر من الدعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ibn Baz rahimahullah, beliau menyatakan terdapat hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan untuk kita memperbanyakkan doa pada ketika sebelum memberi salam, ketika di dalam sujud. Amat banyak hadis-hadis yang menunjukkan perkara itu. Cuma dia sebut boleh berdoa dengan doa apa-apa doa sahaja, sama ada untuk memperolehi kebaikan di akhirat maupun untuk memperolehi kebaikan di dunia, selagi dengan syarat dia tidak berdoa untuk melakukan dosa. Demikian juga dia tidak berdoa memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas rahimahullah, dia berkata, dan yang paling afdal, yang paling baik sekali, yang paling utama sekali ialah memperbanyakkan doa-doa yang ma'thur daripada Nabi SAW. Itu pun dari sudut afdaliyah sahaja. Namun kalau kita berdoa dengan doa yang dari diri kita sendiri, perkara itu juga dibolehkan di sisi sebahagian para ulama. Dan wallahu taala alam, pandangan yang mengatakan boleh itu lebih jelas, lebih bertepatan dengan ruh syariat yang dikehendaki di dalam agama. Wallahu alam. Berkaitan dengan soalan yang kedua, baca doa sebelum salam sama juga boleh bahasa apapun kan Ustaz? Dari segi lafaz itu dalam hati atau boleh dizahirkan dengan lisan dan hanya kita sendiri yang dengar, atau macam mana Ustaz? Saya dah sebut, saya rasa jawapan untuk soalan yang kedua ini ada di dalam jawapan saya untuk soalan yang pertama. Soalan yang ketiga, yang Ustaz, yang pagi-pagi bersedekah tu yang didoakan malaikat itu, adakah mestinya di dalam bentuk material? Kalau dalam bentuk perkhidmatan, contohnya bagi masa, tenaga, kepakaran, termasuk ke hadis tu Ustaz. Tentang hadis yang agar anjuran sedekah pada awal pagi itu, saya dah nyatakan dalam jawapan sebelum ini, di mana terdapat hadis juga yang menyatakan kelebihan bersedekah sebelum tenggelam matahari. Kerana itu sedekah pada bila-bila masa sahaja, sama ada pada awal siang ataupun pada awal siang ataupun pada lewat siang, pada penghujung siang, sebelum malam, kesemuanya ada malaikat yang turun dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ganti yang lebih baik kepada orang-orang yang telah melakukan sedekah pada hari tersebut. Kerana itu dia bukan hanya dikhususkan sedekah pada waktu pagi saja, bahkan sepanjang hari ada kelebihan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya keseluruhan sedekah itu mendatangkan kebaikan kepada si pelakunya. Manakala berkaitan dengan apakah ia dalam bentuk material sahaja, wallahu taala alam. Di dalam hadis yang dimaksudkan, malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan, ya Allah kurniakanlah orang yang mengeluarkan infak. Wallahu taala alam, yang saya faham daripada hadis itu, ia merujuk kepada sedekah material. Namun kalau sesiapa yang melakukan kebaikan dari sudut perkhidmatan, kita mengharapkan perkhidmatan itu juga termasuk di dalam doa yang dibacakan oleh malaikat. Wallahu a'lam.